Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Semua sihat? Sehat, cikgu. Sehat, Sihat, cikgu. cikgu. Okey, baiklah. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, cikgu nak kamu semua duduk dalam keadaan sedia. Okey, baiklah. Sebelum kita masuk kepada topik pembelajaran kita, cikgu nak tunjuk sebuah video kepada kamu semua. Cikgu nak kamu fokus dan dengar dengan betul-betul video ni, lagu ni, dan cikgu nak kamu beri respon terhadap video yang kamu dengar dan lihat ni. Boleh semua? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, cikgu akan tayangkan video ni, okey? Nak ku kenalkan diri, Prudence namaku, rancanglah semuanya dengan bijak. Hai, namaku Bobby, ku sedikit keliru, duitku cepat habis selalu. Bekerja kuat itulah gelaranku, ku suka kerja dan jimat selalu. Hai, namaku Pepper, suka berbelanja, tiga hujung minggu dengan kawan. Dapat simpan, beli dan demam. Inilah pilihan bukannya angan. Sedari kilang lagi hingga mendapat gaji. Putaran tak hentinya, pilihan sentiasa ada. Benda yang berbeza dapat beli menyimpan tentang duit kita. Jika dalam genggaman kita perlu fahamkan, jom dapat simpan, beli dan makannya. Anda yang tentukan, Di sini kami memberi pilihan. hey, namaku Charity, suka membantu temanku dan gembira rasa bila memberi. Justin namaku, cari duit itu aku, besar adikku dan juga gajiku. Jom dapat simpan, beli dan demam. Ini pilihan yang kita tentukan. Jom dapat simpan, beli dan demam. Dengan kemungkinan, dunia penuh dengan kemungkinan. Okey, baiklah. Seronok tak dengar lagu tu? Seronok, cikgu. Cikgu. Seronok, cikgu. Okey, baiklah. Boleh kamu beri respon kepada cikgu apa yang kamu dengar dalam lagu tersebut? Jimat cermat, cikgu. Betul lagi? Simpan duit, cikgu. Okey, betul. Semua yang kamu respon yang ada dalam lagu tersebut betul. Jadi lagu tersebut tentang apa? Boleh seorang bagi tahu cikgu? Kalau pengurusan wang betul ke, cikgu? Okey, betul. Tapi dia ada lagi perkataannya yang kita akan tu. Okey, kita akan tengok kepada isi kandungan pembelajaran kita di mana kejap ya, cikgu share screen. Okey, baiklah. Tema kita pada hari ini adalah ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Jadi yang dicakap pengurusan wang tu betul lah tu, dia tergolong dalam ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Dan tajuk kita adalah berkaitan dengan ekonomi Malaysia, di mana kita akan belajar cara memberi respon mengenai tajuk iaitu ekonomi Malaysia. Dan modul yang akan kita gunakan pada hari ini adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Di mana ianya berketepatan dengan SP kita iaitu 1.2.1 iaitu mendengar dan memberi respon dengan pelbagai jenis ayat tanpa mengubah maksud konteks ayat. Jadi kita akan tengok objektif pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini. Okey, cikgu nak minta seorang tolong baca objektif pembelajaran kita, boleh? Boleh, cikgu. Saya, cikgu. Teruskan. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid tingkatan 5 Bestari dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 intipati berdasarkan petikan yang disediakan tanpa mengubah maksud konteks ayat. Dan objektif yang kedua ialah
dapat memberikan respon dalam bahasa Melayu standard berdasarkan prosa klasik yang disediakan tanpa mengubah maksud konteks ayat. Okey, itu sahaja. Okey, bagus. Terima kasih. Itu adalah objektif pembelajaran kita di mana pada akhir ni kamu akan dapat capai 2 iaitu dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 intipati berdasarkan petikan yang disediakan tanpa mengubah maksud konteks ayat. Dan yang kedua, kamu semua akan dapat memberikan respon dalam bahasa Melayu standard berdasarkan prosa klasik yang disediakan tanpa mengubah maksud konteks ayat. Okey, baiklah kita akan masuk kepada topik pembelajaran kita pada hari ini iaitu respon terhad. Respon terhad ini terkandung dalam item atau soalan subjektif. Item subjektif ini mengandungi 2 respon iaitu respon terbuka dan respon terhad. Jadi hari ini kita akan belajar respon terhad itu saja dulu. Okey, baiklah. Apa itu respon terhad? Respon terhad ini adalah kecenderungan menghadkan bentuk dan respon murid. Di mana respon terhad ini menghadkan apa yang harus dijawab berdasarkan skop yang disoal dan markah yang diperuntukkan bagi sesuatu soalan. Biasanya, item ini memerlukan murid memberikan respon dalam satu frasa atau beberapa ayat atau satu perenggan sahaja. Di sini kita boleh lihat itu adalah respon yang terhad bagi sesuatu soalan itu. Item ini digunakan supaya murid dapat mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki. Di mana murid boleh memberikan respon dengan mengemukakan pelbagai jawapan yang bersifat polikotumus. Oleh itu, item ini mampu disesuaikan untuk menguji tahap kognitif yang lebih tinggi seperti mentafsir kemahiran menganalisis, mensintaksis atau membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara yang mana memerlukan murid mengaplikasikan kemahiran tersebut. Respon terhad ini boleh dibina dengan 3 bentuk. Okey, kita akan tengok iaitu bentuk soalan, bentuk berpandu dan bentuk lengkapkan. Bentuk soalan bagi respon terhad ini contoh soalan yang diberikan, senaraikan keburukan dan kebaikan membeli barang secara ansuran. Kamu boleh tengok perkataan yang cikgu terangkan iaitu keburukan dan kebaikan. Bentuk soalan ni dia nak kamu bagi respon terhadap keburukan dan kebaikan membeli barangan secara ansuran sahaja. Dan bentuk berpandu pula dia berikan petikan yang berbunyi seperti ini. Pada kurun ke-16, Melaka telah menjadi sebuah pelabuhan terpenting. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan 3 sebab berlaku sedemikian. Ini adalah bentuk respon terhad berpandu, iaitu dia telah nyatakan dia nak berapa, iaitu 3 sebab yang berlaku sedemikian. Dan yang terakhir pula adalah bentuk lengkapkan, di mana soalan bentuk lengkapkan ini haruslah ada tempat kosong pada bahagian akhir pernyataan. Contoh soalannya, ringgit Malaysia merosot berbanding dolar AS dan dolar Singapura dalam beberapa minggu ini. Hal ini terjadi kerana ... Jadi bentuk lengkapkan ini dia nak kamu lengkapkan sebab apa ringgit Malaysia itu merosot. Jadi kamu faham apa itu respon terhad dan bentuk respon terhad yang telah cikgu terangkan ini? Faham cikgu. Okey. Okey, baiklah. Kalau kamu sudah faham, cikgu nak minta kita bagi respon terhadap gambar yang cikgu telah sediakan. Cikgu nak minta seorang untuk baca ayat dalam kotak dalam gambar ni. Boleh? Saya baca cikgu. Nampaknya harga minyak dah naik. Akan naikkan kos. Kena gunakan teknologi tinggi untuk hasilkan produk makanan baharu kita. Okey, terima kasih. Itu adalah masalah yang difikirkan oleh seorang pengusaha ini. Jadi, cikgu nak minta seorang beri respon berkaitan ayat dalam gambar ini, masalah yang difikirkan oleh seorang pengusaha ini. Ada yang boleh bagi respon kamu? Saya cuba cikgu. Okey, boleh. Kalau berdasarkan gambar tersebut, pengusaha itu memikirkan tentang peningkatan kos yang dihadapi kerana kenaikan harga minyak dan dia terpaksa menggunakan teknologi yang canggih untuk menghasilkan makanan terbaru mereka. Itu respon saya, cikgu. Okey, betul. Jadi, kamu telah gunakanlah apa yang cikgu bagi penerangan tadi
tentang respon terhad ni dan kamu bagi respon terhadap penyataan ini. Okey, jadi cikgu akan bagi respon. Kita tengok pula respon yang cikgu boleh berikan terhadap masalah yang difikirkan oleh seorang pengusaha dalam gambar tersebut. Okey, respon cikgu adalah pengusaha tersebut bimbang terhadap kenaikan harga minyak kerana ini akan meningkatkan kos disebabkan terpaksa menggunakan teknologi yang tinggi dan canggih untuk menghasilkan produk baru tersebut. Ni cikgu buat respon cikgu terhadap ayat yang berada dalam gambar tersebut. Okey. Untuk aktiviti ni cikgu nak beri pujianlah kepada kamu sebab dapat menjawab respon yang cikgu minta. Jadi terima kasih kerana kamu telah berjaya dalam memberi respon terhadap soalan-soalan yang telah cikgu berikan ini. Baiklah murid-murid, cikgu percayakan bahawa anda semua sudah tahu bagaimana memberikan respon. Jadi berilah kita guna ilmu yang telah dipelajari dalam aktiviti yang akan dijalankan, iaitu aktiviti apakah respon anda. Jadi aktiviti ini akan dijalankan dalam bentuk kumpulan. Jadi cikgu sudah membahagikan kamu semua dalam kumpulan masing-masing. Jadi ini adalah kumpulan. Kumpulan satu adalah Ruby dan Kasih. Dan kumpulan dua adalah Aisyah dan Aini. Dan kumpulan tiga adalah Enti, Sajin dan Ashikin. Okey ke semua? Boleh cikgu. Cikgu. Okey, bagus. Jadi aktiviti ini memerlukan anda semua mendengar dan memahami bahan yang cikgu sediakan di bawah dengan teliti dan kemudian kamu semua perlulah menyatakan intipati dan menjawab soalan berdasarkan petikan yang disediakan tanpa mengubah maksud konteks ayat. Jangan lupa jawapan anda perlulah dijawab secara lisan kerana kita hari ini kan mempelajari kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi jawapan anda semua perlu dalam bentuk lisan. Dan inilah merupakan petikan yang perlu anda semua untuk mendengar dan meneliti kerana nanti cikgu ada sediakan beberapa soalan untuk tanya anda semua. Jadi adakah kamu bersedia untuk mendengar dan membaca petikan ini? Bersediakah? Sedia. Okey, jadi cikgu akan mulakan audio tersebut. Ketika melongkar arus globalisasi yang semakin mencabar, negara kita tidak dapat melepaskan diri daripada belenggung inflasi, iaitu kenaikan harga barangan secara holistik. Senario ini bukan sahaja memberikan beban kepada rakyat jelata, terutamanya golongan yang berpendapat rendah yang terpaksa hidup bagai kain basah kering di pinggang. Pengeluaran barangan keperluan tidak dapat menampung keperluan negara. Pengeluaran barangan domestik tidaklah sepadat dengan bilangan penduduk negara yang meningkat dari tahun ke tahun. Keadaan ini juga mengakibatkan ramai pengeluar mengharapkan barangan import yang sekaligus meningkatkan harga jualan. Sikap peniaga yang mementingkan keuntungan secara tidak langsung menyebabkan masalah inflasi. Terdapat beberapa peniaga suka mengambil kesempatan untuk menaikkan harga pada musim perayaan kerana pengguna yang menyambut perayaan akan banyak belanja. Pelbagai teknik digunakan oleh peniaga bagi meraih keuntungan. Masalah tersebut merendahkan kuasa beli pengguna. Kuasa beli pengguna menurun manakala harga barang yang meningkat telah menyebabkan pendapatan bernaik individu turut menurun. Selain itu, pendapatan bernaik yang kita terima menurun akan mengalami kerugian dari segi kewangan, iaitu susut nilai mata wang. Akibatnya, kuasa beli kita semakin menurun kerana harga barangan keperluan semakin mahal. Sebagai contoh, harga minyak masa terkini sebatian 5 kilo cap Red Eagle dan knife adalah sebanyak RM45 Malaysia berbanding harga sebelum ini iaitu sekitar RM25 Malaysia hingga RM30 Malaysia. Baiklah semua, adakah kamu semua dengar suara cikgu dan memahami petikan tersebut? Dengar cikgu. Faham. Dengar cikgu. Faham cikgu. Baiklah semua. Jadi, cikgu telah menyediakan 3 soalan untuk semua kumpulan berdasarkan teks tersebut. Jadi, kumpulan pertama akan mendapatkan soalan berdasarkan petikan apakah yang berlaku dalam perenggan pertama.
Dan untuk kumpulan 2 pula, soalannya adalah nyatakan punca-punca kenaikan harga barangan. Manakala untuk kumpulan ketiga, soalannya ialah apakah kesan kenaikan harga barangan kepada masyarakat. Jadi, semua kumpulan akan diberi selama 4 minit untuk berbincang dalam kumpulan sendiri. Dan selepas itu, setiap kumpulan perlulah berkongsi respon mereka di hadapan kelas. Dan semasa kumpulan yang tengah berkongsi respon mereka, kumpulan lain boleh mencatat intipati yang telah dikongsi oleh mereka dan memberikan tanda emoji kepada mereka. Jadi, sekarang kamu boleh pergi kumpulan masing-masing untuk berbincang. Dan masa 4 minit mula sekarang. Sebelum tu boleh saya tanya, Boleh? apa maksud kain basah kering di pinggang? Kain basah kering di pinggang, Kak. Ini merupakan peribahasa Melayu yang membawa maksud kehidupan menjadi sangat miskin. Jadi, sama-sama. Dan sekarang boleh pergi kumpulan masing-masing untuk berbincang. Baik, cikgu. Cikgu, kumpulan saya dah siap. Oh, sudah siapkah semua? Ya, sudah cikgu. Kumpulan saya pun sudah. Okey, baiklah semua. Jadi, kumpulan yang mana sudi berkongsikan respon terdahulu? Kumpulan mana yang sudi memberikan respon? Kumpulan saya, cikgu. Boleh kumpulan kamu, kumpulan berapa saja? Kumpulan ketiga. 3. Okey. Ya. Sekarang cikgu stop sharing. Cikgu akan pin kamu. Sekejap. Boleh saya jawab sekarang, cikgu? Boleh, sudah saya pin kamu dan ahli kumpulan kamu di depan dahulu. Cikgu. Okey, boleh mula sekarang? Okey, baiklah. Kumpulan kami mendapat soalan yang ketiga, iaitu apakah kesan masalah kenaikan harga barangan yang akan berlaku? Okey, kesan-kesan yang telah dijumpai ialah kuasa beli pengguna menurun dan mengalami kerugian dari segi keuangan. Inflasi juga menjejaskan pendapatan benar seseorang menurun dan hal ini menjadikan kuasa beli seseorang semakin rendah dan tidak mampu berbelanja. Okey, saya akan serahkan pembentangan kepada rakan, iaitu Akhifi. Selain itu, inflasi menyebabkan susut nilai mata wang membawa kerugian dari segi kewangan. Jadi, harga barangan semakin mahal dan secara tidak langsung kuasa beli pengguna menjadi rendah. Okey, untuk yang seterusnya saya serahkan kepada NT. Silakan. Baiklah, untuk yang ketiga, sebagai contohnya, harga minyak masak kini semakin mahal jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Itu saja, cikgu. Pembentangan daripada kumpulan kami. Okey. Baiklah, terima kasih kepada kumpulan 3 dan berikan topokan atau tanda emoji kepada kumpulan ini kerana mereka berjaya menyatakan intipati dalam perenggan ketiga, iaitu kesan kenaikan harga barangan. Intipati untuk perenggan ketiga ialah inflasi telah menyebabkan merendahkan kuasa beli pengguna. Yang ini telah dinyatakan dalam kumpulan ini. Ini adalah baik dan kesannya ada menyebabkan pendapatan benar mereka menurun dan juga mengalami kerugian dari segi kewangan kerana harga barangan semakin mahal manakala pendapatan benar semakin menurun. Jadi masalah inflasi telah berlaku dan bagus juga kerana ada bagi contoh dan menggunakan ayat sendiri dan tidak mengubah ayat asal tersebut. Jadi tanya kepada kumpulan ketiga. Jadi untuk seterusnya saya nak dengar respon daripada kumpulan 1. Jadi saya pinjam kumpulan 1 BDI dan Kashing. Okay, mempersilakan perkongsian. Nah. Saya kumpulan 1 dengan soalan apakah yang berlaku dalam PTK. Jadi apa yang berlaku dalam PTK ialah intipati yang dijumpai ialah inflasi atau kenaikan harga barang secara holistik berlaku di negara kita dan inflasi memberikan beban kepada rakyat jelata.
Dan sekarang saya akan serahkan kepada Ruby. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini. Jadi, berdasarkan petikan di atas, petikan ini adalah mengenai inflasi. Negara kita telah menghadapi masalah inflasi atau dikenali sebagai masalah kenaikan harga barang yang serius. Masalah inflasi akan membawa kesan buruk kepada masyarakat. Contohnya, inflasi telah membawa beban kepada masyarakat, terutamanya seseorang yang berpendapatan rendah. Hidup mereka akan menjadi semakin miskin. Terima kasih kepada kumpulan 1 dan bagus juga kerana telah berjaya menyatakan intipati yang tepat dalam perenggan pertama. Dan intipati untuk perenggan pertama ialah perenggan ini telah menyatakan tentang masalah inflasi iaitu ataupun disebut sebagai kenaikan harga barangan. Inflasi merupakan istilah laras ekonomi dan kumpulan ini telah menyebutkan masalah inflasi berlaku di Malaysia dan telah membawa kesan buruk kepada masyarakat. Dan bagus juga kerana telah berjaya meneliti tentang itu peribahasa iaitu kain basah kering di pinggan, iaitu membawa maksud hidup menjadi sangat miskin. Jadi tanya kepada kumpulan pertama dan berikan tepukan kepada kumpulan ini juga. Perkongsian terakhir ialah untuk kumpulan kedua. Persilakan. Saya kumpulan yang kedua. Saya mulakan dengan saya dulu. Punca yang dijumpai dalam petikan tersebut iaitu pengeluaran barangan keperluan tidak dapat menampung keperluan negara. Permintaan penggunaan melebihi pengeluaran penawaran menyebabkan pengeluaran barang tempatan tidak mencukupi. Oleh itu, pengeluar telah mengimport barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada rakan pembentang saya. Okey, selain itu, sikap peniaga yang mementingkan keuntungan. Sikap tamak atau mementingkan keuntungan peniaga selalu mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dengan menggunakan pelbagai teknik supaya mendapatkan keuntungan. Misalnya, peniaga menaikkan harga barangan pada musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, perayaan Gawai, Tahun Baru Cina, Deepavali dan sebagainya. Itu sahaja, cikgu. Okey, terima kasih kepada kumpulan kedua dan berikan tepukan kepada mereka kerana mereka juga berjaya menyatakan intipati dalam perenggan kedua iaitu punca kenaikan harga barangan. Dan punca pertama ialah permintaan, iaitu pengeluaran barangan keperluan tidak dapat menampung keperluan negara. Jadi maksudnya permintaan yang terlalu banyak tetapi pengeluaran tempatan tidak cukup. Jadi sesetengah peniaga atau pengeluar akan mengimportkan barang-barang keperluan dari negara lain. Jadi secara dia langsung harga barangan di sini adalah dinaikkan kerana ada penambahan kos import. Dan intipati untuk kedua ialah sikap tamak atau sikap mementingkan keuntungan daripada peniaga. Yang ini tidak digalakkan untuk mencontohi kerana sikap tamak adalah satu nilai yang tidak bagus. Jadi yang ini kumpulan ini juga menyatakan intipati yang tepat dan tidak mengubah maksud asalnya dan tambah lagi contoh-contoh musim perayaan. Dan terima kasih kepada kumpulan 2. Jadi di sini cikgu ingin ucapkan kepada semua anda semua telah berjaya menguasai cara memberikan respon dan telah mencapai objektif pertama iaitu murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 intipati berdasarkan petikan yang diberikan. Jadi sekarang kita akan masuk aktiviti yang seterusnya. Okey murid-murid, semua masih bersemangat? Semangat cikgu. Seronok atau tidak kamu semua jalankan aktiviti penerokaan sebentar tadi? Seronok. Okey, kalau begitu kita akan jalankan aktiviti yang kedua iaitu aktiviti rally robin. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti ni, cikgu akan terangkan dulu cara untuk nak kita jalankan aktiviti rally robin ini. Okey,
seperti yang kita telah jalankan dalam aktiviti yang sebelum ini, kalian akan tetap berada dalam kumpulan masing-masing, iaitu kumpulan pertama, kumpulan kedua dan juga kumpulan yang ketiga. Okey. Dalam aktiviti ini, cikgu telah sediakan 3 prosa klasik di mana kamu semua perlu memberikan respon berdasarkan prosa tersebut. Okey, untuk aktiviti ini, kamu semua akan diberikan prosa yang berbeza-beza dan kita akan menjalankan aktiviti spin wheel di mana kita akan membuat undian untuk setiap kumpulan mendapatkan prosa yang telah cikgu berikan. Okey, dan soalan ini juga cikgu telah kemukakan pada ruangan chat di mana cikgu telah letakkan link untuk kalian lihat gambar rajah ataupun jawab soalan yang telah cikgu berikan. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan aktiviti, kita akan buat aktiviti spin wheel dahulu. Okey, cikgu akan kongsi skrin dahulu. Semua boleh nampak skrin yang cikgu paparkan? Boleh, cikgu. Kita akan mulakan dengan prosa yang pertama dahulu. Kumpulan yang akan mendapat cikgu tekan speed ini dan maknanya kumpulan kamu yang akan dapat prosa yang pertama. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, kumpulan ketiga akan mendapat prosa yang pertama. Dan kumpulan kedua akan mendapat prosa yang kedua. Dan kumpulan yang pertama akan mendapat prosa yang ketiga. Okey, baiklah. Semua kumpulan sudah pun mendapat soalan masing-masing. Okey, sekarang kita akan lihat soalan yang telah cikgu kemukakan. Kamu semua boleh buka pautan yang telah cikgu sediakan, iaitu aktiviti kumpulan. Okey, ini prosa pertama, iaitu kumpulan pertama yang akan menjawab prosa yang pertama. Dan cikgu juga sediakan ruangan untuk kamu membuat catatan kecil sebelum kamu membuat perbentangan pada akhir aktiviti ini. Dan ini adalah prosa kedua untuk kumpulan yang kedua. Dan juga ruangan untuk membuat catatan. Dan ini ialah prosa yang ketiga. Dan juga ruangan untuk membuat catatan. Okey, semua boleh nampak tak gambar rajah ataupun soalan yang telah cikgu paparkan dekat aktiviti ni? Boleh, cikgu. Okey, kalau macam tu, kalau begitu, cikgu akan memberi kalian masa selama 5 minit untuk membuat perbincangan. Boleh? Boleh, cikgu. Semua kumpulan dah bersedia? Sudah, cikgu. Dah, cikgu. Kalau begitu, kamu semua boleh mulakan perbentangan. Sebelum itu, kumpulan mana yang mahu membuat perbentangan terlebih dahulu? Kumpulan 3, cikgu. Okey. Okey, baiklah. Cikgu mempersilakan ahli kumpulan 3 untuk membuat perbentangan. Baiklah, kami dari kumpulan 3 akan membentangkan prosa yang pertama. Baiklah, jawapan yang pertama ialah isteri Pak Kadok mengajarkannya belaga ayam dengan seorang raja. Dan yang kedua, ayam jantan Pak Kadok sukar dikalahkan. Baiklah cikgu, untuk yang kedua saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Ya, untuk ayat ketiga ialah Pak Kadok dan isterinya menjadikan kampung mereka sebagai tarutan. Dan seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang satu lagi, iaitu Asyikin. Yang keempat, mereka beranggapan bahawa raja akan memberikan wang sekiranya mereka menang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada ahli kumpulan 3. Ahli kumpulan 3 telah pun memberikan respon yang sangat baik untuk prosa yang pertama. Okey, boleh kawan-kawan berikan emoji ataupun komen bagus di ruangan chat? Okey, baiklah. Kita teruskan dengan kumpulan yang seterusnya. Kumpulan 2, cikgu boleh? Boleh teruskan. Saya kumpulan 2 mendapat prosa yang kedua.
Dalam prosa tersebut, yang pertama, raja telah memperdaya Pak Kaduk untuk menukarkan ayam. Yang kedua, ayam Pak Kaduk lebih handal berbanding ayam milik raja. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang saya. Okey, saya teruskan. Dalam prosa kedua juga, Pak Kaduk bersetuju untuk menukarkan ayam miliknya dengan raja. Dan yang terakhir adalah Pak Kaduk seorang yang lurus bendul dan mudah dipengaruhi. Itu saja, cikgu. Okey, terima kasih kepada ahli kumpulan 2. Respon dan jawapan yang diberikan oleh ahli kumpulan 2 juga adalah sangat baik dan bernas. Okey, kita teruskan pula dengan kumpulan yang terakhir. Mempersilakan. Cikgu, kami kumpulan pertama mendapat prosa yang ketiga. Jawapan kita ialah raja mahu melihat taruhan yang dibawa oleh Pak Kaduk. Yang kedua, Pak Kaduk menaruhkan kampungnya kepada raja. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Ketiga ialah Pak Kaduk tidak mempunyai harta melainkan kampungnya. Akhir sekali, raja bersetuju menerima taruhan Pak Kaduk. Okey, dah selesai kumpulan 3? Ya, sudah selesai. Itu sahaja. Terima kasih kepada ahli kumpulan 3 kerana telah memberikan respon yang sangat baik dan juga bertepatan. Okey, baiklah. Kita telah pun mendengarkan ketiga-tiga perbentangan oleh semua ahli kumpulan dan dapat cikgu rumuskan bahawa semua ahli kumpulan dapat memberikan respon yang sangat baik dalam bahasa standard berdasarkan prosa klasik. Okey, aktiviti ini juga dapat dijalankan dengan lancar. Okey, cikgu berharap agar semua murid dapat menjalankan aktiviti penilaian sebentar lagi dengan sangat baik. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan lagi aktiviti yang seterusnya, cikgu nak tanya, ada apa-apa soalan ke ataupun ada apa-apa yang tidak difahami lagi? Tidak ada, cikgu. Tidak ada, cikgu. Baiklah, bagus. Bagi mengukuhkan lagi tahap pemahaman anda semua tentang topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin lakukan satu lagi aktiviti ini untuk menilai ataupun untuk melihat tahap kefahaman anda semua tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Semua sudah bersedia? Sudah. Ya, cikgu. Sudah. Baiklah, cikgu akan memaparkan sebuah video dan juga skrip video ini nanti. Cikgu nak anda semua fikir tentang apa yang anda semua dengar dan lihat dalam video ini dan kemukakan intipati yang penting yang terdapat dalam video dan skrip ini nanti. Baiklah, cikgu akan mula paparkan video ya. Perniagaan dalam talian berkembang pesat empat pelaksanaan kapal pergerakan akibat penularan COVID-19. Berdasarkan rekod Jabatan Perangkaan Transaksi dalam talian pada bulan Mei 2020 meningkat 39.3% berbanding bulan yang sama tahun lepas. Seiring dengan peningkatan perniagaan dalam talian, aduan mengenainya turut meningkat. Sehingga September lalu, 9,116 aduan diterima bila kita salah menerima barangan, perkhidmatan tidak seperti ditawarkan. Kes tuntutan semula pembayaran dan iklan mengelirukan. Sebagai itu, bagi meningkatkan keyakinan pengguna, peniaga digalakkan mendaftar perniagaan melalui SSM Biz Trust di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Setakat 31 Oktober, SSM merekodkan pendaftaran 373,213 perniagaan dalam talian. Bagaimanapun, hanya 4,181 perniagaan berdaftar dengan SSM Biz Trust. Baiklah murid-murid, semua dapat dengar tadi? Dapat dengar, cikgu. Dapat, cikgu. Baiklah, dalam 1 minit ini, cikgu nak anda semua fikirkan tentang intipati yang penting yang telah anda semua lihat dan dengar dalam video itu tadi. Baiklah, cikgu panggil Jong. Jong boleh bagi pendapat apakah intipati penting yang Jong tangkap dalam video yang telah Jong dengar dan lihat tadi. Adakah intipati iaitu peniaga dalam talian semakin digemari oleh pengguna semenjak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan? Iya, betul. Video tersebut memang berkaitan dengan perniagaan dalam talian, tetapi skrip video ini bukan sahaja berkaitan dengan perniagaan dalam talian, terdapat intipati yang lagi penting yang murid-murid kena lihat betul-betul. Ada sesiapa lagi tak yang boleh tolong Jong untuk nyatakan intipati penting dengan lebih terperinci? Saya nak cuba, cikgu. Siapa tu? Ya, Aisyah. Boleh nyatakan Aisyah? Intipati terdapat pelbagai masalah yang wujud
ekoran daripada peningkatan perniagaan dalam talian seperti tidak tidak menerima barangan, perkhidmatan, tidak seperti ditawarkan, kes tuntutan semula pembayaran dan iklan mengelirukan. Oleh itu, peniaga perlu mendaftar melalui SSM BizTrust bagi meyakinkan pembeli barangan dalam talian. Itu intipati yang dapat saya berikan, Cikgu. Baiklah, terima kasih Aisyah dan Jong tentang apa yang dapat mereka nyatakan intipati yang dalam video tersebut. Ya, memang betul dalam video yang telah Cikgu paparkan tadi, berkaitan dengan perniagaan dalam talian yang semakin berkembang semenjak COVID-19 yang telah berlaku. Jadi di dalam video dan skrip ini terdapat masalah yang berlaku ekoran daripada perniagaan dalam talian ini seperti yang telah dinyatakan oleh Aisyah. Dalam skrip video ini juga telah menyatakan cara untuk mengatasi masalah ataupun aduan perniagaan dalam talian tersebut, yaitu para peniaga perlu mendaftarkan diri melalui SSM BizTrust di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Jadi di sini dapat Cikgu lihat Anda semua memahami ataupun dapat menyatakan intipati dengan betul. Kalau tidak keberatan, Cikgu nak minta Jong selepas tamat waktu kelas ini ataupun masa rehat nanti, Jong boleh pergi berjumpa dengan Cikgu di luar bilik kelas. Boleh ya Jong? Boleh, Cikgu. Baik, terima kasih. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung kelas kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menamatkan kelas kita, kita akan bermain satu lagi aktiviti, yaitu Cikgu namakan ramalan dan imajinasi. Maksudnya di sini, Cikgu nak murid-murid semua membuat ramalan dan berimajinasi untuk seketika. Bolehkah? Boleh, Cikgu. Okey, memandangkan kita pada hari ini belajar tentang ekonomi ataupun bertemakan ekonomi. Sebentar tadi kita telah nyatakan tentang isu kenaikan harga barang, isu perniagaan dalam talian, telah banyak aktiviti yang telah kita jalankan pada hari ini. Jadi untuk merumuskan pengajaran kita pada hari ini, Cikgu berikan satu lagi aktiviti untuk kita. Okey, baiklah kita bermula ya. Bersedia sebab Cikgu akan panggil seorang-seorang untuk memberikan pandangan berkaitan dengan soalan yang dinyatakan. Baiklah, untuk soalan yang pertama, dengar betul-betul. Pada pendapat anda, apakah kesan yang akan berlaku jika harga barang semakin dinaikkan pada masa depan? Cikgu bagi masa 30 saat untuk anda fikir tentang pandangan anda terhadap soalan ini. Boleh Cikgu panggil Sazrin? Sazrin, apa pandangan anda? Boleh Cikgu. Okey, pada pandangan saya, kenaikan harga barang ini akan menyebabkan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan semakin meningkat. Dan yang kedua ialah orang ramai ini akan terjerumus kepada muflis jika tidak mampu membayar semula hutang. Itu sahaja Cikgu jawapan saya. Ya, betul. Bagus. Terima kasih Sazrin. Okay, memang betul ya. Sekiranya kita lihat sekarang pun isu ini memang tengah panas, harga barang semakin menaik. Jika 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang, harga barang lagi mahal dari sekarang, apa akan berlaku? Sudah semestinya penduduk yang mengalami kemiskinan semakin meningkat, banyak orang ramai akan muflis dan jumlah gelandangan pun semakin bertambah. Kita beralih pula ke soalan yang seterusnya. Bersedia ya? Baik, soalan yang kedua pula. Pada pandangan anda, apakah langkah yang boleh kita ambil untuk mengelakkan kenaikan harga barangan? Cikgu bagi masa 30 saat untuk fikirkan pandangan masing-masing. Okey, boleh Cikgu minta Aisyah. Aisyah boleh ke? Boleh Cikgu. Okey Aisyah. Pada pandangan saya, langkah bagi mengelakkan keadaan ini, pihak berwajib perlu memperkenalkan mekanisme kawalan terhadap harga barang, terutamanya barang keperluan seperti gula, minyak masak dan beras. Oleh itu, kerajaan perlu prihatin dengan kelangsungan hidup rakyat ini. Itu saja Cikgu. Baik, terima kasih Aisyah. Ya, memang betul. Okay. Pihak yang perlu bertanggungjawab dapat menangani kenaikan harga barang ini ialah kerajaan. Kita tidak boleh buat apa-apa melainkan kita berjimat cermat ataupun kita mesti pandai dalam menguruskan kewangan kita. Jadi di sini kerajaan ialah pihak yang paling penting untuk menangani isu kenaikan harga barang ini. Terima kasih Aisyah. Kita akan tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan yang terakhir
Jika Anda memiliki kedai runcit pada masa akan datang, adakah Anda akan menjual barangan dengan harga yang tinggi untuk mendapat keuntungan yang lumayan? Okay, di sini kita berimajinasi. Kita cuba bayangkan sekiranya kita pemilik kedai runcit. Okey, baik. Jong, kalau Jong ada kedai runcit nanti, kalau Jong peniaga, Jong jual barangan dengan harga yang tinggi ke? Jika saya mempunyai kedai runcit sendiri, saya tidak akan menjual naikkan harga barangan yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan kerana saya perlu mempunyai sifat bersimpati dan meletakkan diri saya sebagai pembeli atau pengguna. Mesti saya tidak mahu memberikan barang dengan harga yang tinggi, jadi saya tidak akan menaikkan harga dengan sesuka hati. Ini yang merupakan jawapan saya. Ya, baik. Terima kasih, Jong. Kita harap begitulah ya. Semua peniaga-peniaga boleh seperti Jong. Baiklah, murid-murid. Kita telah pun tamat ketiga soalan yang telah cikgu nyatakan. Tahniah semua pengajaran kita pada hari ini. Kita imbas kembali tentang apa yang kita telah pelajari. Awal tadi, cikgu telah katakan apa itu respon, bagaimana memberikan respon. Lepas tu kita menjalankan aktiviti tentang isu kenaikan harga barang, isu perniagaan dalam talian, dan anda semua juga telah memberikan respon dengan baik mengenai isu yang telah dikemukakan pada hari ini. Baiklah, cikgu memberikan terima kasih atas kerjasama anda semua dan cikgu berharap kekalkan komitmen anda semua, sikap seperti ini, kerjasama dalam kumpulan untuk kelas yang akan datang. Cikgu berharap anda semua dapat sesuatu ilmu yang baru, dapat mempraktikannya dalam kehidupan kita dan menjadi orang yang bersemangat dalam belajar. Baiklah, murid-murid, setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Cikgu.